kita ingin membelanjakan lebih kurang 3.46 bilion. 3.46 bilion pelaksanaan multi-lane free flow yang bagi mengelak kesesakan lalu lintas di lebuh raya yang dibangkitkan oleh rakan-rakan kita ahli-ahli yang berhormat sebentar tadi. Jumlah trafik atau kenderaan yang melalui plaza tol di jaringan lebuh raya bertol di Malaysia adalah berjumlah 4 ke 5 juta sehari. Oleh itu, kerajaan adalah komited dalam menambah baik mutu pengurusan lebuh raya, terutama dari segi sistem kutipan tol agar penggunaan tidak perlu bersesak di plaza tol membuat bayaran tol. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, selaras dengan perancangan kerajaan ke arah sistem kutipan tol tanpa henti atau dikenali sebagai MLFF, Multi Lane Fast Flow. Pihak kerajaan sedang berusaha memastikan MLFF ini dapat laksanakan bermula kajian penggunaan pada tahun 2024 dan kita jangka pada 2025 penggunaan sepenuhnya akan kita boleh laksanakan bagi penggunaan mengelakkan daripada palang yang dikatakan oleh ahli yang berhormat begitu buruk sekali. Dan ini telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan telah bersetuju untuk kita menggunakan MLFF ini dan negara-negara maju yang lain dari segi pengurusan kutipan seterusnya. Kita nak melancarkan perjalanan trafik di lebuh raya khususnya kawasan plaza tol. Pelaksanaan multi MLF ini merupakan the future of tolling and travelling selaras dengan blueprint Intelligent Transportation Sistem Kementerian Kerja Raya. Menteri. Untuk makluman, sikit lagi saya habiskan. Saya bagi ruang. Tapi saya nak habiskan takut dia terputus jawapan ini. Maka tidak dapat difahami oleh ahli-ahli yang berhormat lain. Jadi akan lebih menjadikan mental disorder nanti dalam jawapan ini. Jadi kita tunggu jawapan sepenuhnya dahulu. Untuk makluman yang berhormat, dia memberi impak positif kepada kesesakan semasa yang semakin meruncing, terutama kerajaan tol dan seringkali melempah sehinggakan ke garisan utama. Ini adalah kerana penggunaan tidak lagi perlu memberhentikan atau memperlahankan kenderaan bagi bayaran tol. Selain itu juga, MLF akan memberi kemudahan dan meningkatkan pengalaman pengguna melalui transaksi bayaran tol yang cepat dan efisien. Maknanya, yang berhormat pengurusi, tak ada lagi gate. Jalan terus je. Dia tembak terus. Maknanya kita nak sama dengan negara-negara maju. Ini yang dinamakan MLFF. Jadi dalam usaha ini, kita memerlukan masa lebih kurang dalam 1.5 tahun atau 2 tahun. SST LOI telah dikeluarkan, letter of intent dikeluarkan untuk kepada konsesi yang terlibat untuk memastikan bahawa kajian itu dapat berjalan dengan lancar. Kita hendak supaya mungkin dapat membantu beberapa peratus dari segi kesesakan di lebuh raya tersebut. Untuk menghapuskan, sudah pasti tidak mungkin boleh berlaku dengan penambahan yang kita amati. Kalau boleh, kita tahu MOT boleh tahu penyenderaan setiap bulan pengeluaran kenderaan di atas jalan raya yang begitu amat mengujakan kita. Kalau kita tengok di Selangor saja, kalau kita tengok di Kuala Lumpur, satu bulan melebihi 3 running number. Lebih 3 kali kalau di Kuala Lumpur dan Selangor. Ini menambahkan kepesatan jalan raya sebenarnya. Jadi saya nak maklumkan bahawa ia menyebabkan dalam satu platform pembayaran pelbagai disediakan memberi pilihan kepada pengguna dalam memilih sumber kewangan bagi tujuan pembayaran tol. Sebagai persediaan pelayanan kepada MLFF, Kementerian Kerja Raya akan memperkenalkan open payment system di lebuh raya bertol di Malaysia dalam masa terdekat, iaitu sistem secara tol terbuka yang membolehkan penggunaan membuat bayaran tol daripada pilihan sumber kewangan yang lebih pelbagai seperti kad kredit berbanding hanya kad touch and go. Maknanya kita gunakan banyak kad dan dompet elektronik touch and go pada masa yang sekarang.
Yang Amat Menteri. Jelebu. Boleh Menteri? Jelebu. Saya teliti jawapan Menteri. Cuma saya nak betulkan Datuk Seri Pengurusi tadi. Yang dia kata mental disorder tu, dia bukan kata jelebu jangan silap faham. Akibat mental disorder kepada rakyat, pasal ni lah, tool ni lah. Menteri, MLFF ni, multi lane fast flow ni, Menteri. Saya tengok jawapan Menteri, dan 2024 baru nak cukup belajar, nak completekan study. By 2024, kita punya jumlah kenderaan trafik di jalan raya dah triple up daripada sekarang, Menteri. Kita cuma nak cadang supaya pakat dengan syarikat konsesi. Dia tak melibatkan struktur, melibatkan cuma teknologi saja. Why don't you communicate dengan izin, dengan konsesi untuk tukar sistem kita, daripada gunakan kita punya palang yang dah tua tu, gunakan kita punya sistem radar. Tadi Menteri cakap dia nak pelbagaikan pembayaran, pakai kad kredit, pakai macam-macam kan. Sekarang pun dah pakai. Tetapi peralatan untuk melalui tool itu tak doesn't make sense sekarang. TNG saja, FRID je. Cuma yang saya cadang tadi Menteri, supaya lane FRID boleh dilalui oleh touch and go. Lane dia multi lane, Menteri. Jadi saya nak minta supaya Yang Berhormat Menteri supaya dapat tengok baliklah kajian ini. Janganlah terlalu lama sangat. Okey, terima kasih Yang Berhormat Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Lebu. Yang Berhormat Menteri. Sikit aja. Menteri, satu lagi. Sikit Dulu masa Yang Berhormat Menteri tak jadi timbalan Menteri KKR, inilah antara Yang Berhormat Menteri komplain kat saya masa di Kuala Lumpur. Inilah dia Yang Berhormat Menteri cakap dengan saya. Dia kata apa punya kementerian wilayah, takkan itu pun tak boleh buat, kata dia. Sekarang saya ungkit balik dan Menteri boleh ubah apa yang Menteri jawab ketika waktu dulu. Okey, Yang Berhormat sikit aja. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Okey, memang benar lebuh raya Urara Selatan tu, saya setiap minggu balik kawasan. Ya, dulu memang 5-10 tahun dulu memang lancar sekali. Sebab pagi kenderaan berat, lori. Kadang-kadang dia masuk mana-mana dorong saja. Dia jam, dia lambat. Kedua, masa balik tengah petang. Oh, hebat. Dia sesat, memang jam sangat. Sampai 5-6 jam baru sampai Kuala Lumpur. Saya harap apa yang dicanangkan oleh kementerian itu mesti cepatlah. Bukan kaji. Kalau kaji lama 1 tahun, saya rasa itu je isu. Kedua, tadi Menteri saya tak dapat bahas, tapi saya nak bawa satu perkara di kawasan saya. Saya nampak di negeri Johor, boleh katakan keseluruhan daerah ada jalan 4 dorong daripada jalan yang di taraf. Tapi di Pontian, jalan UPI saya tak berbahas tadi. Tak dapat bahas. Isu baru. Tak dapat bahas. Saya minta bagi aja maklumat, nanti bantu saya. Yang Berhormat Menteri, saya celah sikit. Jadi saya banyak nak menjawab sebenarnya. Tak apa. You bagi betul saja. Tapi saya kena bangkit. Kalau saya salah bangkit, nanti kata saya tak bawa isu ni pula. Tanjung Karang sikit, Yang Berhormat Menteri. Sikit aja. Ya, Tanjung Karang pun tak bahas tadi. Tadi ada sebut Selangor. Kalau masuk dalam mana MLF, ada? saya jawab. Yang Berhormat Menteri, kita diberi 2 orang aja yang bahas. Tak diberi peluang untuk bahas. Okey, saya dah faham. Yang Berhormat, Tanjung Biai. Ya, boleh. Lebu dah keluar. Ini floor menteri. Dia tak dengar perbahasan kita. Dia hanya bangkitkan tapi dia tak nak dengar. Ini masalah mental disorder ni. Sebentar. Tanjung Karang sebagai sebuah pekan pun mengalami mental disorder. Saya jawab Sesuatu persoalan Duduk MLFF. kejap. Sebab ramai persoalan yang tak dibangkitkan oleh rakan-rakan. Sekejap. Inilah kehebatan Ahli Parlimen Barisan Nasional. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengurusi. Sebab itu saya nyatakan bahawa yang melibatkan kos MLFF ini adalah sebanyak 3.46 bilion. Bukan satu angka yang kecil. Sekarang dah bulan Mac. Takkan tak empat kajian kita nak buat. Kita mesti membuat kajian. Kalau tidak akan menjadi lebih ketara. Dan kita akan ganti segala yang ada pada hari ini kepada yang baru. Sebab MLF ini tidak ada lagi tiang di tengah. Dia hanya ada di antara jalan ke jalan. Maknanya kalau hari ini penggunanya hanya boleh 3 lorong atau 6 lorong. Tetapi dia akan jadi lebih.
Saya tak boleh nyatakan berapa lorong nanti jadi pertikaian kerana sedang di dalam rangka pembinaan pelukisan oleh pihak yang akan dapat konsesi ini, dan kita dah jangkakan semasa 3.46 bilion. Ini semua adalah untuk mengelakkan daripada apa yang dibincangkan oleh kita. Semua segala-galanya memerlukan wang. Wang tidak penting, tapi wang adalah untuk segala-galanya. Jadi yang ahli-ahli yang berhormat, Perdana Menteri, saya ingin sikit. Yang Ahmad Menteri, Perdana Menteri ada sebut berkaitan kos 3.6 bilion, 3.8 bilion kos untuk buat lane yang cepat ni. Apabila laksana pada tahun 2024 nanti, adakah akan berlaku kenaikan harga tol nanti? Disebabkan untuk menanggung konsesi ini. Saya nak tahu secara detail konsesi ini berapa tahun, syarikat siapa yang dapat dan bagaimana pelaksanaan pada tahun 2024. Terima kasih, Tuan Menteri. secara detail yang berhormat Pak Besar, kita sebenarnya tidak akan melibatkan kenaikan tol. Tetapi untuk jangka hayat, jangka panjang perjanjian konsesi ini, saya maklumkan kemudian. Saya tidak mahu tersilap jawab dalam parlimen ini. Kerana sebenarnya tidak ada lagi cadangan berapa jangka, berapa panjang MLF ini.